kalau di Malaysia, kita boleh tengok orang itu dia belajar sains komputer sebagai contoh. Bila dia grad, dia mesti cari kerja yang berkait dengan sains komputer. Sama juga majikan pun, dia akan tengok orang tu ada background sains komputer, baru dia bawa masuk ke dalam company dia. Menariknya, dekat Jepun benda ni tak berlaku. Melainkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey. Kalau anda belum tekan butang subscribe tu, anda kena tekan butang subscribe. Tapi yang lagi penting sebenarnya anda kena tekan butang like dan juga komen support Abe Cerah dekat ruangan komen. Itu yang lagi penting daripada subscribe lah. Dalam video kali ni, saya nak kongsikan satu topik yang agak menarik, iaitu kerja dekat Malaysia vs kerja dekat Jepun. Macam anda tahu, kalau anda follow channel saya dari awal, anda tahu yang saya pernah bekerja dekat Jepun. Nama company saya ialah Matsuda Sangyo. Saya bekerja sebagai sales engineer. Jadi saya pergi kilang ke kilang, cari barang, cari scrap. Lepas tu dari scrap tu saya bakar, lepas tu saya extract emas keluar, saya jual jongkong emas lah. So itu kerja saya. Lepas tu saya balik bekerja dekat Malaysia dalam 6 bulan macam tu. Company yang sama, cuma cawangan Malaysia, dan saya bekerja dekat company dekat Kelantan. Lepas tu saya buat bisnes, dan sekarang saya boleh kata saya dah merasai semua benda lah. Saya dah bekerja dengan orang dekat Jepun, saya bekerja dengan orang dekat Malaysia, saya pun pernah ambil orang bekerja dengan saya, dan sekarang saya run 2 bisnes. Satu kedai komputer yang ada dekat Kota Baru, dan satu lagi restoran. Cuma restoran ni saya ada 2 cawangan, satu di Kota Baru dan satu lagi di Bangi. So masa mula saya tengok kan, perbezaan budaya kerja antara Malaysia dengan Jepun ni, dia bermula dari umur bekerja. Kalau di Malaysia, actually saya Google, di Malaysia umur paling muda untuk bekerja secara legal adalah 14 tahun. Tapi kalau di Jepun, yang ni memang saya tahu, mereka lepas PMR ataupun lepas 15 tahun, itu pun sampai umur 18 mereka tak boleh kerja sampai lewat malam lah. Itu dia punya rule kalau dekat Jepun. And satu lagi benda yang bagi saya obvious gila, kalau di Malaysia kita boleh tengok orang itu dia belajar sains komputer sebagai contoh. Bila dia grad, dia mesti cari kerja yang berkait dengan sains komputer. Sama juga majikan pun, dia akan tengok orang tu ada background sains komputer, baru dia bawa masuk ke dalam company dia. Menariknya, dekat Jepun benda ni tak berlaku. Melainkan apa pekerjaan tu memang perlukan kepakaran. Macam contoh doktor ataupun lawyer, ataupun maybe doktor gigi. So benda-benda yang melibatkan kepakaran wajib ambil student yang dari dia punya bidang lah. Tapi kalau contoh saya punya case, saya apply sales engineer, and bila masuk kerja tu ada 29 orang yang sama, yang masuk sekali dengan saya, satu batch lah. Jadi metal department yang saya kerja tu ada dalam 7 orang. Dalam 7 orang tu ada 2 orang dari bidang sastera. Bidang sastera masuk ke dalam bidang engineering buat sales. Dia tak jadi isu yang besar, sebab Jepun percaya semua benda yang melibatkan kerja ni boleh diajar. Jadi kawan saya yang sastera tu mula-mula masuk, dia pun belajar macam mana nak extract emas dari smartphone. Lepas tu dia punya equation kimia yang berlaku. Lepas tu macam mana nak buat quotation, macam mana nak buat invoice. Semua tu kita belajar lah. Even saya sendiri masa di university dulu, tak ada pun belajar, kita kata, cara buat quotation, cara buat invoice, DO, benda-benda macam tu tak ada belajar pun. Tapi bila masuk kerja baru belajar benda-benda macam ni. Kalau fikirkan logik kan, bila saya sendiri buat company, saya ambil orang kerja, benda tu memang berlaku. Kadang-kadang saya tahu anda dah ada background yang anda belajar dekat university, ataupun maybe anda dah ada pengalaman kerja dekat company A, tapi bila mana anda masuk ke company saya, anda kena follow cara saya buat kerja lah. Kalau dulu anda buat cara anda buat 1, 2, 3, tapi bila masuk dalam company saya nak anda buat 3, 2, 1. So itu yang sebenarnya berlaku dalam industri kita.
Atas dasar tu saya sedikit bersetuju dengan apa yang berlaku dekat Jepun. Dekat Jepun ni kan, dia bila bukan kebanyakan lah, ada sesetengah universiti, macam universiti saya, bila kita grad, kita dah dapat degree kan, dia tak keluarkan sijil yang ada tulis berapa CGPA kita. Kita dapat 4.0 ke, 2.6 ke, 2.8 ke, tak ada tulis. Kita tak dapat benda tu, melainkan kita request. Bermaksud yang Jepun, dia tak berapa tengok pun pointer kita dekat universiti dulu. Mereka tengok kita punya CV tu, kita punya resume, sama ada kita ada join club mana-mana, achievement kita masa universiti. Benda tu lagi penting untuk mereka daripada academic punya achievement lah. Mungkin atas sebab tadi benda-benda macam ni kena train balik ikut culture company tu, maka dia tak berapa kisah background tu. As long as pernah belajar, good enough lah. Dan masa untuk cari kerja ni, kalau dekat Malaysia saya tak pastilah, sebab saya tak pernah saya tak mengalami sangat kehidupan universiti dekat Malaysia ni. Jadi saya tak tahu di Malaysia ni start cari kerja tahun berapa. Tapi kalau di Jepun dia start cari kerja ni masa tahun ketiga. Basically pada sem kedua tahun ketiga macam tu dah mula Shushoku Katsudo. Shushoku Katsudo ni adalah aktiviti mencari kerja ataupun job hunting lah. Saya pun cari masa tahun ketiga, akhir tahun ketiga macam tu, dan alhamdulillah saya dapat pada company pertama yang saya apply. Ada dekat Jepun ni dia punya interview dia bukan satu kali sahaja, ada yang sampai 10 kali. Trust me, ada yang sampai 10 kali. Saya tak tahu apa yang ditanya setiap kali interview. Mungkin interview pertama, nama apa cik? Nama saya Ashraf. Lepas tu, lulus. Interview kedua esok. Belajar apa dek? Mungkin lah. Saya pun tak pasti. Tapi Alhamdulillah saya one shot. Saya terus dapat. Kawan saya ada sampai 10 kali dia pergi interview. Last kali tak dapat dan balik Malaysia lah. Kerja dekat Malaysia. Dan bila Shushoku Katsudo ni, dia akan dapat sedikit kelebihan, keistimewaan dekat universiti. Nak ponteng kelas pun tak ada masalah. As long as dapat kita kata macam approval. Bukan approval lah, macam bukti dari company tu yang kita datang interview dekat situ. Sebut tentang bukti ni, dekat Jepun anda pun tahu kan, mereka amat menepati masa. Kalau dia punya train punya time tu bukan pukul 10 pagi 10.00 bukan, tapi dia 7 minit 10.09 minit, and mereka memang on time pada 10.09 minit tu. Malaysia menarik sikit lah. Malaysia kalau bab train ni, saya pernah naik train dekat Batu Tiga, saya nak pergi ke Subang je, dia tulis pukul 2 petang. Saya tunggu sampai pukul 4 pun tak sampai lagi. Tapi tu tahun cerita 2008 lah, bukan sekarang. Sekarang maybe cepat sikit kot. Then dia katakan train dekat Jepun dia lambat and dia disebabkan kelewatan train tu, dia menyebabkan kita pashkat tu lambat. Maka orang-orang ni, pekerja-pekerja ni, bila mana train lambat, mereka akan pergi ambil surat bukti dari train tu, dari konduktor train yang menyatakan dia lambat. Dengan cara tu mereka boleh punch in lambat lah. So itu budaya Jepun. Saya tak ingat dia punya istilah. Lucu jugalah istilah dia tu, senang untuk diingati tapi saya dah lupa. Saya dah tua, nyanyuk dah. Dan balik kepada cerita cari kerja, dekat Malaysia saya tak pasti bila start, tapi kalau di Jepun yes macam tu. Kemudian untuk apply kerja dekat Jepun ni, dia punya resume ataupun CV, saya pernah cerita dalam video sebelum ni, yang mana dia memang ada satu format yang sama. Kita boleh beli CV dia tu dekat 7-Eleven, dekat Losong, ataupun kita boleh print sendiri, ataupun kita boleh ambil secara percuma dekat universiti. Dekat universiti saya dan kebanyakan universiti dekat Jepun, dia memang ada satu Shushoku department, tempat job hunt punya department lah. Dekat situ dia akan guide kita, dia akan buat mock interview, dia akan ajar kita untuk isi borang, untuk isi CV, untuk interview macam mana, dan dia akan follow up kepada kita macam mana interview stage pertama, okey ke tak, interview kali kedua, okey ke tak. So dia akan follow, dia akan tolong kita. Saya tak pasti benda ni ada dekat Malaysia ataupun tidak, tapi saya ada dengar-dengar dekat UM adalah. But benda ni sangat-sangat bagus. Dan di Jepun dia nilai dia nilai kehebatan satu-satu universiti tu melalui peratusan pelajar yang keluar dan dapat kerja. Benda ni di Malaysia pun mungkin ada, tapi saya just cerita apa yang ada dekat Jepun lah.
So, lepas dah apply kerja tu, dah dapat kerja, masuk kerja, sekarang baru saya nak cerita tentang budaya kerja dekat Jepun. Macam company saya, budaya kerja dia, yang pertama dari segi masa lah, kami kena ada 10 minit awal. Masa saya mula-mula masuk sebagai kita kata probation period. So, masa probation period tu, saya kena ada 15 minit sebelum. Kalau rehat pukul 12.30, masuk pukul 1.30, pukul 1 suku tu saya dah kena ada dalam bilik lah. That's why waktu tengah hari masa saya duduk dekat HQ tu adalah waktu yang paling derita lah. Sebab nak makan lagi, nak cari makanan halal tu pun dah susah. Nak solat lagi ni. Solat Zohor kan. So dia memang menguji kesabaran lah. Dalam sebulan lebih juga saya punya masa tu rushing. Tengah hari memang saya makan nasi je. Saya makan roti. Paling teruk pun saya pergi dekat kedai India, dia punya naan tu cepat dia buat, so saya makan naan lah. Tapi naan adalah favourite saya. Yang tu pertama dari segi masa. Kemudian dekat Jepun ni, dia macam company saya, dia sangat mengamalkan satu budaya yang dipanggil sebagai Horenso. Horenso ni kita pun panggil dia sebagai formula bayam, sayur bayam tu kan, macam kangkung tapi bayam, spinach, yang Popeye makan tu. Popeye, lama gila tak sebut nama dia. So yang Popeye makan tu, Horenso ni dia ada 3 perkataan lah sebenarnya. Ho adalah hokoku, iaitu lapor. Lepas tu ren tu adalah renraku, which is bagi tahu. So adalah sodang. Basically kalau ada sesuatu benda baik ke, benda buruk ke, kita kena cepat-cepat bagi tahu orang atasan kita masalah ataupun achievement yang berlaku dan bincang dengan dia apa nak buat lepas tu. Which is culture ni sangat-sangat saya pun amalkan dekat company saya lah. Sebab dengan adanya culture ni kita dapat kurangkan masalah yang berlaku. Kita tak dapat hapuskan masalah tu. Masalah akan tetap berlaku, tapi kita dapat kecilkan skala masalah yang berlaku lah. Jadi itu budaya yang mereka amalkan. Lepas tu dia ada satu lagi budaya yang dipanggil sebagai Yubi Sashi Kosho. Yubi Sashi Kosho ni, Yubi adalah jari kita, Sashi adalah tunjuk, Kosho adalah act. ACT lah, macam perbuatan gitu. So Yubi Sashi Kosho ni dia macam double confirmation lah. Bila masuk dalam satu kilang sebagai contoh, nampak ada lampu kan, nampak ada switch lampu. So kita nak keluar kilang, kita pun tutup. Kita tutup switch lampu dan kita tunjuk, okay, lampu tutup. Okay, lepas tu kita pun tengok lain, kipas tutup. Okay, dia macam tu lah, dia skema. Tapi benda ni sangat-sangat berguna. Benda ni sangat-sangat efektif. Saya memang suruh juga staff amalkan. Tapi itulah, manusia kan, manusia mana ada yang perfect. So masalah tetap berlaku. Dan kita kata tadi dari segi budaya kerja dekat company saya, dan kita cerita masalah kerja tu sendiri, tempat kerja, which is dekat tempat kerja ni, Jepun anda pun tahu dia tak ada cubicle. Dia memang boleh nampak bos, boleh nampak anak buah dia buat semua benda. Itu yang ada dalam company saya. Lepas tu dekat Jepun ni dia sangat banyak harassment. So dia ada sex harassment. Macam contoh kita cakap lucah dengan kita punya colleague ataupun kawan-kawan dekat tempat kerja. So kita boleh lapor kepada HR, bagi tahu yang si A ni buat sex harassment kepada kita. Level sex harassment dekat Jepun ni bukan pegang ataupun cakap lucah, tak. Tapi kadang-kadang kita tanya nama orang. Contoh saya tanya nama awek ni dekat tempat kerja, tu pun boleh diklaim sebagai sex harassment. Gila tak Jepun? Lepas tu dia ada power harassment, which is power harassment ni orang yang berada dekat atas, dia guna kuasa dia untuk tekan anak buah dia lah. Dekat Jepun dia famous dengan satu peribahasa ke, saya tak tahulah, tapi satu ayat dia macam buka no tegara joshi no mono. Maksudnya orang bawah punya achievement, bos punya. Lepas tu dia cakap joshi no shippai buka no sekining. Orang atasan punya kesalahan adalah tanggungjawab orang bawahan. Ni adalah macam praktik standard dekat Jepun lah. Ni praktik standard dekat Jepun.
atas dasar ni banyak orang muda dia tak nak kerja dekat Jepun. That's why bila ada orang utara kan, orang Jepun ni dia loyal, dia nak kerja sampai mati macam tu kan. Untuk generasi lama mungkin betul lah apa yang anda sembang tu, tapi untuk generasi muda, generasi saya tak ada, benda tu tak berlaku. Generasi lama memang ada sampai level katakan dia dah naik level, dah naik dari orang bawahan naik sampai level manager dah nak naik masuk HQ dan sebagainya, tiba-tiba dia kena buang atas satu kesilapan. Sebagai contoh, rather than dia kerja sebagai macam orang bawahan, mereka ada setengah orang tu sebab dia punya pride, dia punya ego tu tinggi, dia rela jadi homeless. Dia rela tak kerja lagi. Orang Jepun banyak macam tu. Kalau anda pergi dekat area Shinjuku, anda pergi dekat area bandar-bandar dia, anda boleh jumpa homeless dia. Cuma menarik tentang homeless Jepun ni, dia bersih lah. Kita boleh tengok dia sedikit bersih. Saya tak pasti dekat Malaysia macam mana, tapi dekat Jepun dia sedikit bersih lah. Setakat saya duduk dulu 2012, 2011 macam tu. Then generasi baru tak macam tu. Dekat Jepun seniority dia, tadi kita dah ada sex harassment, kita ada power harassment. Biasanya dua ni lah yang orang tahu kan. Tapi dekat Jepun ada juga gender harassment, orang lelaki dan juga orang perempuan. Macam contoh, bos dia selalu pilih orang perempuan kan. So orang lelaki boleh claim ini adalah gender harassment. Itu pun ada. Lepas tu dia ada age harassment, umur. Orang tua dengan orang muda macam tu. Dia bukan power, tapi dia muda dan juga tua. Itu pun ada dekat Jepun. That's why bagi saya Jepun ni gila lah. Semua benda nak harassment kan. Kadang-kadang gurau pun dia jadi harassment macam tu. Which is dekat Malaysia pun banyak, tapi kita tak berapa concern benda tu. Dan kadang-kadang kalau kita report dekat HR gelak je lah. Bila saya balik dekat Malaysia kan, satu jawatan yang saya rasa kerja dia tak berapa betul ialah HR. Bukan sebab dia tak naikkan gaji saya. Bukan. Bagi saya HR ni adalah pendamai antara majikan dengan pekerja. Jadi dia kena cuba backup majikan bila mana bercakap dengan pekerja, dan dia kena backup pekerja bila mana dia bercakap dengan majikan. Tapi apa yang berlaku dekat Malaysia ni adalah HR adalah wakil kepada majikan. Dia tak backup pekerja langsung. Bila bos tanya, kenapa A buat silap? Dia tak ada nak cuba tanya kenapa kau buat silap, lepas tu nak cuba terangkan kepada bos. Dia tak berlaku dekat Malaysia. So, ini antara benda yang obvious lah. Saya rasa anda pun setuju dengan saya. HR adalah jawatan yang paling dibenci dekat Malaysia ni. So, dekat Jepun dia ada culture tu, and bila saya masuk kerja tu dia ada satu majlis, satu minum arak yang dipanggil sebagai Kangekai, welcome party. Dekat Malaysia saya rasa benda ni tak banyak lah. Jadi Kangekai dekat Jepun tu kita boleh kenal bos-bos kita, and masa jumpa Kangekai tu kalau bos kita ada dekat depan, kita kena tuang arak dekat dia, which is saya memang tak buat lah benda tu. Sebab kan kita bukan setakat tak boleh minum, kita tak boleh jual, tak boleh buat, tak boleh tuang, tak boleh angkat. Senang cerita, tak boleh bersubahat dengan orang yang bersubahat dengan benda-benda yang dengan arak ni lah kan. So Kangekai ada dekat Jepun, dan kalau kita berpisah, kita dah hantar surat berhenti, dia ada sobetsukai, kita ada majlis perpisahan. Dan dekat Jepun juga dia, kalau cerita tentang seniority ataupun power harassment ni, depan mata saya pun pernah berlaku. Kawan saya ada buat sedikit kesilapan lah. Yang ni memang betul, dia kawan saya yang buat silap. So dia dimaki oleh bos dia, bukan bos lah, macam orang atasan dia, senior dia, dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang, straight maki. Dia kena diri tepi orang atasan dia, tepi senior dia. Senior dia buat kerja sambil maki-maki, bakayaro, koneyaro, bakayaro. Dia habis macam tu lah. Dan memang saya tengok muka kawan saya tu memang tak boleh tahan dah. Malam tu dia datang jumpa saya lepak-lepak macam luar perasaan. Dan sekarang dia dah berhenti kerja. Lama dah saya berhenti kerja, dan after that dia terus berhenti kerja. Dia macam dah tak tahan dengan company lah. So dia bergantung jugalah benda ni. Macam saya dapat senior yang bagus, tak ada masalah langsung. Dan dekat Jepun memang ada juga culture yang mana kalau senior tak bangun dari tempat kerja, tak boleh balik. Jadi kena tunggu lah. Kalau senior tak bangun, kita tak boleh balik. Cuma macam saya bagi tahu, saya tak menghadapi masalah tu. Pukul 6 petang saya mesti balik kerja lah. Saya tak kisah senior saya ada kerja ke tak ada kerja ke. Saya bangun, lepas tu saya bagi tahu je lah apa, otsukare sama deshita,
Shitsure itashimasu. So otskare sama deshita ni kita cakap bila kita nak cakap apa? Good job, something like that lah. Well done kan. Semua kita cakap macam tu. Dan shitsure shimasu tu kita cakap bila mana kita nak tarik diri lah. Tapi shitsure shimasu adalah bahasa baku dia. Bila mana kita nak rendahkan diri kita, bercakap dengan orang lagi tinggi daripada kita, kita pun cakap shitsure itashimasu. Macam tu lah. Dan dekat Jepun menarik sebenarnya kalau anda nak belajar bahasa dia sangat-sangat detail and dia tepat. Dia punya bahasa tu tepat. Saya bagi contoh lah. Kalau beli dalam bahasa Jepun kita sebut kau, K-A-U. Jadi kau tu kau, itu adalah beli dekat Jepun. Kalau kita shopping dia akan guna perkataan tu tapi dia akan jadi bye-bye. Bye-bye ataupun kaimono. Kaimono lah senang kan. So kita shopping kita akan jadi kaimono. Kalau beli biasa dia kau. Tapi kalau kita beli lepas tu kita buat jadi benda kita dan kita run dia sebagai business, kita panggil dia macam baikyaku. Dia ada perkataan-perkataan dia akan berubah detail lah. Beli dan jadikan milik kita, run dia sebagai business, dia tukar kepada perkataan-perkataan lain lah. So detail, Jepun ni detail. And anda takkan belajar sedetail ni bila mana anda belajar bahasa. Anda akan belajar benda ni bila mana anda join mereka punya community. Baru anda tahu perkataan-perkataan yang pelik-pelik macam ni lah. Then budaya kerja jap saya tengok saya punya nota dah ada dari segi kenaikan pangkat pun sama. Kenaikan pangkat dekat Jepun kita kena doakan senior kita mati baru kita boleh naik pangkat. Dia tak tengok kepada performance. That's why kalau anda nak kerja dekat Jepun, nasihat saya cari company US ataupun company yang bukan company Jepun masuk ke dalam situ. Sebab company tu dia tengok, dia akan judge kita based on performance dan dia ikut culture negara dia lah. Which is macam contoh lah, kalau anda kerja company HP, so katakan anda kena jawab email. Anda kena jawab email dan dia punya KPI 2 email sehari. Kalau masuk email ketiga dalam hari yang sama, anda nak reply hari tu pun okey, anda nak reply esok pun tak ada masalah. Dia bukan jadi isu. As long as capai KPI harian anda, tak ada masalah langsung. Tu adalah cara orang putih punya kerja lah. Even dekat Malaysia, kalau anda cari company macam HP lah. HP, lepas tu beberapa company yang ada dekat Putrajaya, Cyberjaya yang milik orang luar, mereka pun amalkan benda yang sama. Even kalau dekat HP, kawan saya kerja dekat sana, dia bagi tahu dapat 2 monitor. Satu monitor dia guna untuk kerja, satu lagi untuk layan anime. Bos dia lalu dekat tepi, tak ada masalah sebab dia deliver job dengan sangat bagus lah. Dekat Malaysia bukan tak boleh amalkan benda ni, boleh, tak ada masalah. Cuma dia bergantung kepada level pekerja tu sendiri. Sorry to say, mungkin bunyi macam saya hina orang, tapi memang dapat dibezakan benda tu. Kawan saya dia ada satu company travel yang quite successful sebelum COVID-19. So pekerja dia masuk pada pukul 9, balik pada pukul 3 petang. Tapi dengan jangka masa kerja yang pendek macam tu, sales dia setiap tahun naik. Mula-mula dari 4 juta, naik 20 juta. Last kali sebelum COVID hari tu, 60 juta. Bayangkan dengan tempoh kerja macam tu. Tapi pekerja dia betul-betul bekerja lah. Dan hati pekerja tu memang ada dekat situ. Dia memang nak company dia grow. Cuma pukul 3, caw balik sebab dia ada family life kan. So dia punya life tu balance lah. Dia punya family time, dia punya kerja, me time dan sebagainya. So okay, tadi kita dah cakap tentang bla 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 bla. Then dari segi amanah pula kan, orang Jepun ni sangat-sangat amanah lah. Setakat saya kenal, macam company saya, dia akan bekalkan kepada kita sebiji kereta, kemudian dia bagi juga kepada kita smartphone. Smartphone tu ada SIM card lah. Jadi masa saya mula-mula sampai dekat Fukuoka tu, saya tengok lah senior saya dia pakai kereta. Dan bila kita ajak keluar pada hujung minggu nak drive, nak pergi dekat tempat jauh, dia tak guna kereta company walaupun dia dibolehkan guna kereta company tu, tapi dia tak guna. Sebab bagi dia bukan dia nak buat benda yang bersifat personal. Jadi tak perlu nak guna barang-barang company. Sama juga dengan telefon tu, dia boleh je nak jimat guna telefon ni call saya untuk bercakap benda personal kan. Tak, dia kalau benda personal dia akan guna smartphone dia, kalau benda kerja dia akan guna kerja dia lah. Tapi bila saya balik Malaysia kan, saya quite terkejut lah. Macam culture shock pun ada. Walaupun saya boleh expect benda ni,
Saya duduk lepak dalam office, bukan duduk lepak lah, duduk buat kerja dalam office. Bos Jepun keluar je dari office tu. Ada seorang pekerja, dia guna telefon pejabat, dia pun call kedai-kedai workshop tau. Bang, sport rim Myvi harga berapa Saya terkejut macam, kau guna telefon company kot buat kerja, buat benda peribadi. Tanya sport rim kereta Myvi lagi Lepas tu ada juga kes yang saya tak berapa suka dekat Malaysia. Orang Malaysia dia fikir company kena ikut dia punya jadual lah. Kalau di Jepun, kalau kita duduk jauh, macam sebelum ni saya pernah cerita, saya bangun pagi pada pukul 5 pagi, lepas tu naik train pukul 6 petang supaya kita dapat sampai dekat tempat tu pada pukul 8 suku lah. Tapi dekat Malaysia, apa yang berlaku dekat company saya tu, company masuk pukul 8.30 tapi dia sampai pada pukul 8.45, pukul 9, and benda ni berterusan. Bila tanya dia sebab apa, dia bagi tahu jam. Jadi sepatutnya kalau kita dah tahu, kalau kita keluar rumah pada pukul 7 pagi, kita akan sampai pukul 8.45, which is bukan waktu kerja dah, waktu dah start kerja dah, kita patut undurkan masa lagi. Maksudnya mungkin kita kena keluar rumah kita daripada pukul 6.30 ke, as long as kita dapat masuk on time lah. Kita kena ingat yang kita dibayar kita dibayar untuk kerja. Bukan company tu, bukan kita bayar company tu untuk kerja. Tak, kita tak own pun company tu. Kita hanya bekerja dengan dia, so kita kena follow waktu dia. Yang ni saya nampak sangat-sangat ketara lah dekat Malaysia. Ramai orang fikir macam company ni milik dia. Kalau dia bangun pukul 7 pagi, dia tak nak ubah dah. Company kena follow dia. Aku bangun pukul 7 pagi, aku masuk ikut lantak aku lah. Aku tak nak ubah jadual aku. Benda ni salah lah. Anda kena ubah. Kita kena ubah jadual hidup kita supaya selari dengan company ataupun orang yang bayar kita. Kalau orang tu suruh kita datang pukul 10 pagi, kita kena datang 10 pagi. Tak boleh datang 10.30 disebabkan jarak jauh lah dari rumah kita. Sebelum hari kejadian tu, kita dah kena strategi dah. Kena atur strategi. Esok ni nak jumpa pukul 10 pagi. So kita kena naik bas pukul berapa, dan kita kena letak juga booster ataupun gap masa tu. Tak boleh buat jadual yang kalau nak jumpa pukul 10 pagi, kita set masa supaya sampai pukul 10 pagi. Tak boleh. At least 10 minit awal ke. Ini adalah culture yang betul lah. Sebab kita nak hormat masa orang. Kita nak jumpa dia, kita nakkan masa dia, kita tak nak bazirkan masa dia lah. Yang tu saya harap kita semua dapat amalkan. Basically, itu perbezaan antara bekerja dekat Malaysia dan juga bekerja dekat Jepun. Cuma dekat Jepun ataupun Malaysia, dia ada banyak juga persamaan. Macam contoh, gaji kita susah naik melainkan senior kita mati. Itu yang pertama. Kenaikan gaji dekat Malaysia kadang-kadang agak menyedihkan. Macam company yang saya kerja dulu, kenaikan gaji dia hanya RM70 Malaysia. Itu sahaja. Kalau dalam government tu mungkin dia punya skim kenaikan gaji tu sedikit berbeza, lazat lagi. Tapi kalau company swasta, ada yang bagus, ada yang bagus, banyak yang tak bagus. Lepas tu kalau dekat nak naik gaji, cara yang terbaik adalah lompat kerja lah. Kita lompat kerja. And masa mula-mula saya balik ke Malaysia tu, gaji adalah benda yang paling saya concern. Saya nakkan gaji yang besar, saya nak duit yang banyak. Tapi bila saya dah ada anak, saya dah penat dengan hidup ni, saya nakkan satu kerja yang dia tak penat sangat tapi mencukupi. Dah macam aku kerja ni ada duit simpanan, boleh bayar komitmen rumah, boleh bayar nafkah isteri, boleh beli barang-barang untuk anak. Dah mencukupi. Tak naklah besar-besar pun tak ada. Dan saya pun baru tahu yang ada satu doa Nabi. Nabi suruh kita berdoa, ada ayat dia tapi saya lupa, anda boleh Google benda ni. Nabi tak suruh kita minta rezeki yang banyak. Tak, tapi Nabi cakap, mintalah ya Allah, bagikan aku rezeki yang mencukupi. Rezeki yang mencukupi. Bukan rezeki yang banyak. Kadang-kadang kita dapat banyak pun kita tak puas. Manusia ni memang tak puas langsung. Tapi atas dasar tu Nabi suruh kita doa rezeki yang mencukupi. Sama juga dengan umur. Orang kita ni suka doakan, ya Allah panjangkanlah umur aku. Betul kalau Allah boleh panjangkan umur kita. Tapi kalau umur kita panjang sangat, kita dah nyanyuk dah, anak-anak pun tak nak jaga kita, macam mana? Lebih baik kita doakan, ya Allah bagilah umur yang mencukupi kepada aku untuk untuk amal ibadah aku cukup dan boleh masuk syurga tanpa hisap dan sebagainya lah. Dan so dia punya keyword di situ dekat mencukupi. Ada satu, saya fikir lah, ni saya fikir, saya tak tahu ni ada kaitan dengan agama ataupun tak.
Sebenarnya bila kita sampai dekat syurga kelak kan, bila kita dimasukkan ke dalam syurga, insya-Allah Allah dia tak perlu nak buat benda yang wow gila pun sebenarnya. Dia just bagi kepada kita satu perasaan yang mana dengan perasaan tu kita dah rasa good enough, iaitu mencukupi, rasa kepuasan. Kalau kita dah rasa puas kan, kita takkan lagi rasa macam nak itu, nak ini. Sebab kita dah puas. Kita dah puas tu bukanlah puas yang negatif, tapi puas yang kita gembira dapat benda tu. Bukan puas boring lah, bukan yang boring tu, tapi macam aku dah dapat semua ni, tak nak aku dah boring lah, aku dah puas dah dengan benda tu. Dia macam boring juga, macam sama juga. Tapi apa yang saya fikir lah, benda ni tak ada kaitan dengan agama, saya pun tak tahulah ada sumber ke tak. Tapi kalau Allah dia nak bagi kita gembira, dia just bagi kepuasan tu saja kepada kita. Kepuasan tu sendiri dah good enough untuk kita enjoy diri kita. Itu saja untuk video kali ini. Dah panjang, saya tak tahulah dia punya direction pergi ke mana, pusing sebagainya. Kalau ada kesalahan, maybe anda boleh betulkan di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton. Sekali lagi, jangan lupa untuk like video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.